pagi-pagi. Assalamualaikum. Hello everyone. How are you? Kak Yus berdiri hari ini. Kenapa Kak Yus berdiri hari ini? Kenapa Kak Yus berdiri? Kak Yus berdiri hari ini kerana Kak Yus nak bagi standing ovation to all of you, Rich Academy. Satu standing ovation kepada anda semua yang telah buat sharing yang sangat-sangat awesome, yang energi dia luar biasa, dan kehadiran hari ini bukan kelas tau. Ini hanya nak borak-borak and the touch energy, tapi hampir paling ramai hari ini, iaitu 130 orang. Dan kita stay sampai 127 orang participant. Okay, ini yang terbaik. So, congratulations to each one of you. And congratulations to all leaders kerana anda panggil tim anda. Ini kita nak kerjasama ya. Sebab kita tengok kalau kita buat benda macam ni dan leaders akan bagi support. Macam Kak Yus akan sentiasa fikir apa yang aku boleh buat untuk support tim aku. Now, you guys also have to give also. Korang kena give your commitment untuk bagi tim korang masuk dalam kita punya kelas. Sebab takkan ada siapa yang rugi. Betul tak? Ada tak dalam ni yang masuk kita punya kelas hari ni rugi? Ada tak siapa-siapa rugi sekarang? Ada yang rugi ke sekarang? Siapa yang rugi sekarang? Kak Isanya, siapa yang rugi? Tak ada siapa yang rugi, betul tak? In fact, you touch energy yang sangat banyak. You dapat lihat sharing depan mata you. Seorang doktor, seorang jurulatih PLKN, daripada seorang yang suri rumah, daripada orang yang pernah berniaga, perniagaan lain, tapi tak ada result, duduk forever. Apa yang nampak kat forever? All these things you nampak depan mata you. You are in the same group. You boleh dapat banyak testimoni pula dekat ruangan chat. This is amazing, I'm telling you, okay? Orang kata kalau you tak masuk, itulah rugi. Kalau masuk, memang menang besar. Alright, so hari ni apa yang Kak Yus nak share? Korang nak Kak Yus share apa? Sudah. Korang nak Kak Yus share apa? Boy. Sebab game pagi hot ni memang Kak Yus bagi abang Wan yang settle. Habis ada yang handle. Tapi korang nak apa sekarang ni? Cik, korang nak apa sekarang ni? Okay, tapi sebelum tu, Kak Yus nak bagi tahu. Kak Yus hari ini day 5 minum aloe vera gel dan pada 14 hari bulan, okay, hari ni berapa hari bulan? Hari ni adalah berapa bulan hari ni? Hari 12 hari bulan, lagi 2 hari kita akan bermula Aloe 8 beramai-ramai. Satu botol, satu aloe vera gel bermula daripada 14 hari bulan. Okay? Jadi macam mana Kak Yus minum aloe vera? Senang saja. Ambil satu gelas macam ni. Okay? Satu gelas macam ni. Pagi, tengah hari, petang, malam. Tak sampai pukul 8 dah habis satu botol ni. So kalau you all rasa sangat susah nak minum aloe vera gel one day one bottle, you guna satu botol macam ni, you guna gelas macam ni, okay? So hari ni Kak Yus nak share kepada anda semua ya, ingat 14 hari bulan, okay? Jadi Kak Yus nak share kepada anda semua sekarang ni. Apabila kita lihat kita punya game pagi hot hari ni, Kak Yus nampak satu benda yang Kak Yus sangat suka, iaitu kita bermula dalam game pagi hot sentiasa dengan kesyukuran. Kak Yus memang ajar, memang didik anda semua supaya anda sentiasa bersyukur. Kerana dengan adanya kesyukuran itulah yang akan membuatkan hidup kita semakin bahagia. Tapi Kak Yus tahu, apabila hidup kita ni sering diuji, kadang-kadang kita tak tahu apa lagi yang aku nak syukur ni, ya Allah. Betul tak? Setuju tak? Kadang-kadang bila kita ni dah sentiasa diuji, sentiasa diasap dengan pelbagai dugaan, cabaran, kadang-kadang kan yang keluar daripada mulut kita apa benda tak? Ya Allah, kenapa aku? Apa lagi ya Allah? Nampak tak? Sebenarnya kan benda itu yang akan membuatkan kita akan terus ditimpa kesusahan. Jadi kena sentiasa berjaga-jaga dengan setiap apa yang keluar pada mulut kita. Kena sentiasa berjaga-jaga dengan setiap apa yang terlintas dalam pemikiran kita. Kerana itulah yang akan menentukan selepas ini apa yang akan jadi dalam kehidupan you. Kalau you dialami dengan ujian, dengan kesusahan, dengan segala benda yang you rasa benda tu tak best, tapi kalau keluar daripada mulut tu, you keluar, ya Allah, ini ujian ni khas untuk aku. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nampak tak? You keluar benda yang baik, you teringat benda yang baik, insya-Allah hidup you akan berubah. Jadi itu adalah konsep pertama sekali kalau you nak ubah hidup. Anda masuk dalam Rich Academy, anda masuk dalam Forever Living. Niat pertama adalah untuk dapat duit. Yes, kita tahu dengan adanya duit, barulah hidup kita boleh berubah.
Okey, dengan adanya duit barulah hidup kita boleh berubah. Jadi kalau you nak ubah, you kena berubah dari segi apa yang you fikirkan. You kena ubah dari segi sikap tu. Sikap daripada suka berkomplain, suka macam argue, you kena pada apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Apa saja kau bagi kat aku ni, alhamdulillah. Walaupun you nampak benda tu tak best, kadang-kadang you kena ingat tau. Kadang-kadang benda yang tak baik belum tentu tak baik. Dengar betul-betul. Benda yang tak baik belum tentu tak baik. Mungkin juga yang tak baik tu sangat-sangat baik untuk kita. Kita tak tahu sebab pemikiran kita sangat limit. Okay? So, lepas tu Kak Yus nak share kepada anda semua pula. Kak Yus harap Kak Yus ada beberapa nasihat. Okay, Kak Yus sebenarnya ada 13 nasihat yang Kak Yus memang dah letakkan. 13 best advice from GLT Youth Leader. Tapi hari ini Kak Yus cuma akan bagi yang kita akan bagi yang dari segi beberapa nombor. Kita ada 13. Kak Yus hanya akan bagi daripada nombor 5, 6, 7, 8. Boleh? Nak dengar tak? 13 best advice from GLT Youth Leader. Kita ada 1 sampai 13, tapi hari ini Kak Yus nak share kepada anda semua iaitu daripada apa? Daripada nombor 5, 6, 7, 8. Boleh tak? Nak tak? Alright, okay, amazing. Okay, so yang pertama sekali, okay, you all nampak apabila kita bercakap nak ubah hidup, kita tahu yang semua daripada kita ni ada latar belakang hidup yang berlainan, betul? Anda ada kehidupan anda, Kak Yus ada kehidupan Kak Yus. Anda ada pengalaman hidup anda, Kak Yus ada pengalaman hidup Kak Yus. Jadi setiap kita ni tak ada pengalaman hidup yang sama, okay? Jadi biasanya kita tengoklah tak ramai sebenarnya orang yang hidup senang, orang yang bernasib baik, kan? Jadi setiap pada orang tu apabila hidup dia penuh diasap, diuji dengan kesusahan, walaupun dia sangat rajin, walaupun dia ni orang kata dia mungkin ada setengah tu dia belajar bagus tau. Tapi bila habis belajar di alam pekerjaan, dia hidup dia makin teruk. Jadi hidup kita ni bila kita pernah berada di satu tahap yang okey, tiba-tiba kan dia down, apa akan jadi? Dia akan mula perasaan yang normal akan berlaku pada anda, iaitu anda akan hilang keyakinan diri. Mungkin orang anggap benda ni biasa tau. Bila kita sebut, kita kena yakin pada diri sendiri. Tapi untuk kita ubah tu bukan mudah. Kerana kita dah alami bertahun-tahun. Rasa rendah diri, rasa gagal, rasa tak berjaya. Rasa macam you banyak isolate diri you daripada orang-orang lain yang berjaya. Makin lama, hidup you makin ke bawah. You tak ada langsung self-confident. Jadi macam mana you nak berjaya? You dah masuk Forever Living, satu platform yang telah melahirkan cukup ramai orang-orang yang berjaya. Tetapi kalau you datang sini dengan perasaan, dengan sikap, dengan diri yang kurang keyakinan, macam mana you nak ubah hidup you? Tidak akan boleh. Kak Yus cakap terus terang, tak akan boleh. Kak Yus bagi tahu awal-awal daripada sekarang. Kalau you dengar, Forever Living ni sangat bagus. Forever Living is the best platform. Tapi kalau you masuk Forever Living dengan tiada keyakinan, I'm telling you, itu semua you nampak orang lain yang berjaya. Tetapi you tidak akan berjaya. Anda nak berjaya ke tidak sekarang Kak Yus tanya? Anda nak berjaya ke tidak? Kalau nak, bagi api. Kalau you nak berjaya, apa pun jadi, nombor 1, you kena yakin. You kena terpaksa yakin. Macam mana nak terpaksa yakin tu? You kenapa? Macam mana nak terpaksa yakin? You terpaksa yakin. Okay? Jadi nak tanam perasaan yakin tu, you kena berada dalam circle-circle begini. You melihat orang lain boleh buat, maknanya aku pun boleh. Kalau you jauh daripada circle ini, you akan selamanya tidak akan ada confidence. Dan you lihat sendiri, baru-baru ni speaker kita untuk Set Touch of Forever. Anda lihat, Nur Izzati waktu hari pertama dia berjumpa dengan Kak Yus, suara tidak terkeluar untuk bercakap. Dia punya nada menggeletar. Dia tidak yakin dengan kehidupan dia. Dia adalah seorang pelajar yang pintar. Pelajar yang dapat, kalau tak salah Kak Yus dalam 6A ke 7A SPM dia. Tapi disebabkan kesusahan hidup dia, dia tidak boleh sambung belajar. Cita-cita dia bukannya nurse. Dia nak jadi doktor. Dia budak bijak, subhanallah. Tapi disebabkan dia dibesarkan sendirian oleh ibu dia. Seorang ibu yang tak ada apa-apa. Jadi Izzati ni dia tak ada peluang. Walaupun dia budak yang bijak. Tapi disebabkan masalah duit, dia tak ada peluang. Jadi daripada budak yang sangat pandai, akhirnya kehidupan dia down. Dia bekerja
kerja di IJN. Jadi bila dia masuk dalam Forever, niat dia masuk Forever nak ubah hidup. Jadi macam mana dia nak ubah hidup kalau dalaman dia tidak fix? Tugas Kak Yus kat Forever adalah baiki dalaman you. Itu kerja Kak Yus. Sebab selagi you tak settle masalah keyakinan you, tak guna Kak Yus ajar you apa saja skill, apa saja tips, tak guna Kak Yus ajar. Jadi pada hari ini Kak Yus benar-benar nak ingat kepada anda semua. Kak Yus akan cuba bantu untuk naikkan keyakinan diri you. Tetapi Kak Yus juga memerlukan anda semua untuk benarkan Kak Yus masuk. Kalau anda tidak benarkan Kak Yus masuk, Kak Yus tidak boleh buat apa-apa pada anda. Testimoni anda dah lihat bagaimana Nur Izzati. Bukan sahaja keyakinan. Bila dia dah yakin, anda lihat energi dia luar biasa. Anda lihat dalam masa setahun, dia punya total income lebih 300,000. Mana datang tu semua? Allah, Alhamdulillah. Yes, memang Allah yang bagi. Tapi kita dah tahu, platform Forever memang bagus. Tapi kalau you datang sini, you masuk sini dengan penuh ketidakyakinan, you takkan jadi. Tapi Izzati daripada tidak yakin, dia cepat transform diri dia, dia izinkan Kak Yus. Dia benarkan Kak Yus rawat dalaman dia. Dia memang sakit masa tu. Masa tu Izzati memang sakit. Sakit apa? Bukan sakit hati pada Kak Yus. Bukannya sakit tangan luka tak. Tapi dia sakit struggle dengan diri dia. Sebab dia tak biasa kena macam tu. Dia tak paksa, dia tak pernah orang suruh dia ke depan, ke depan, ke depan. Dia tak pernah, tapi dia yakin pada Kak Yus. Dia kata, Kak Yus, saya serahkan segalanya untuk Kak Yus fix. Bila dia serahkan, you tengok apa jadi pada Nur Izzati. Itu yang Kak Yus nak bagi tahu pada anda semua. Kalau anda semua masuk Forever dalam keadaan tak yakin, tapi kalau anda benarkan diri anda untuk berubah, anda benarkan untuk ada orang yang boleh mentor anda tengok within 1 year hidup you akan berubah. Sekarang dia dah berhenti kerja IJN. Last dia kerja IJN, mungkin gaji dia dalam 2,500 lebih kurang macam tu. Tapi sekarang gaji dia berapa di Forever? Berapa income dia di Forever? 25,000 ke atas. Pernah cecah hampir 40,000. Dah tak payah kerja, enjoy. Masa bulan puasa, dia boleh khatam Al-Quran. Dengan duit yang dia ada, dia boleh banyak sedekah. She's living a great life within 1 year. Siapa tak nak hidup macam tu? Kak Yus tanya. Ada ke yang tak nak? Ataupun berapa ramai yang nak hidup macam tu? Berapa ramai? Berapa ramai nak hidup macam tu? The best life. The best life. Kalau you nak, you dah tahu, you dah duduk dalam Rich Academy bersama dengan Kak Yus. Kak Yus bukan sahaja pakar untuk bantu anda dalam perniagaan. Tetapi Kak Yus punya kekuatan adalah pada motivation. Setuju ataupun tidak? Kak Yus punya kekuatan adalah bangkitkan aura anda. Bangkitkan semangat anda. Bangkitkan keyakinan diri anda. Itu kekuatan Kak Yus. Jangan sampai aku buka kitab aku. Aku kalau buka kitab habis korang. Itu kekuatan Kak Yus. Sebab itu Allah dia tahu Kak Yus punya kekuatan di situ. Allah tak bagi Kak Yus orang yang pandai berniaga terus. Tak. Allah bagi pada Kak Yus orang yang rendah diri, orang yang tak yakin, orang yang ada masalah. Semua Allah bagi kat Kak Yus. Mula-mula Kak Yus ada rasa apa tahu? Berbalik pada konsep bersyukur. Mula-mula Kak Yus tengok tim lain, leader dia dapat apa? Semua orang pandai berniaga. Masuk terus pandai berniaga. Masuk terus pandai berniaga. Kak Yus kata, ya Allah, kenapa aku ni? Aku dapat orang yang tak reti berniaga. Yang tak reti bercakap. Nampak? Tidak bersyukur. Tahun pertama tak CBM. Tahun kedua tak CBM. Walaupun income besar tapi CBM tak dapat. Tahun ketiga Kak Is kata aku salah ni. Kak Is mula nampak. Ya Allah, aku rasa kan engkau bagi aku ujian. Itu ujian tau. Itu ujian. Kau bagi aku orang yang tak reti berniaga dalam tim aku. Aku rasa kau nampak di mana kekuatan aku. So pada tahun ketiga, Kak Yus cuba discover apa benda yang aku kuat sebenarnya. Kak Yus tak nampak. Sampai suami sendiri bagi tahu, sayang tahu tak kekuatan sayang adalah sayang bertransform dalaman orang. Bila ada orang bagi tahu, Kak Yus terus apa? Percaya. Kak Yus percaya pada apa abang cakap sebab dia yang nampak. Kemudian Kak Yus terus discover. Dan mula datang perasaan bersyukur. Ya Allah, kau bagilah aku lagi ramai-ramai. Orang yang tak pandai menyaga, orang yang tak pandai cakap, orang itu, orang ini. Aku rasa bahagia.
Kak Yus rasa bahagia selepas melihat bagaimana satu orang yang dulu ibarat bunga yang dah jatuh kelopak dia. Ibarat bunga yang dah jatuh kelopak dia, Kak Yus usaha ambil satu persatu kelopak bunga tu. Kak Yus letak balik bunga tu, letak balik kelopak bunga korang. Kak Yus bahagia lihat korang sekarang. Cantik. Korang semua cantik sekarang. Cantik seperti satu bunga, sekuntum bunga. Dulu masa korang datang pada Kak Yus, korang bunga yang tak ada kelopak. Semua jatuh berderai kelopak bunga korang. Dulu Kak Yus rasa, ya Allah, kenapa kau bagi aku bunga-bunga yang macam ni? Orang lain dapat pasu, dapat sejambak bunga. Tapi aku, kau datang pada aku, bunga yang dah, ya Allah, macam tak nak hidup dah. Bila Kak Yus discover balik, mesti ada something Allah bagi. Kenapa Allah uji aku macam tu? Cari balik, usaha balik. Kak Yus cuba turun bawah untuk cari di mana kelopak anda. Kak Yus nak susun balik. Bagi korang dapat cantik. Bagi korang tumbuh jadi bunga yang sangat cantik. Tapi kena benarkan. Boleh tak? Kena benarkan Kak Yus untuk Kak Yus buat. Kalau Kak Yus nak ambil kelopak bunga korang tepis tangan, macam mana aku nak buat kerja? Siapa yang akan rugi? Tapi untuk proses tu bukan korang je sakit. Aku pun sakit. Aku pun sakit juga. Tapi Kak Yus tak peduli. Itu memang servis Kak Yus. Memang Allah pilih. Tapi kalau korang tak benarkan, korang yang selama-lamanya sakit. Siapa rugi sekarang? Anda yang rugi. Sama juga anda sekarang ni, Kak Yus dah didik ramai mentor sekarang. Kak Yus bersyukur. Daripada bunga yang layu, Alhamdulillah, Rich Academy ada barisan mentor yang akan membantu korang semua. Bukan Kak Yus korang saya membantu. Kita ada Abang Faizal, kita ada Kak Zul, kita ada Izzati, kita ada Mary, kita ada McDonald, kita ada Leo, kita ada ramai sangat Kak Ros yang sama-sama akan bantu korang. Percayalah, diorang tu semua asal-asal bunga yang layu. Bila korang lihat mereka sekarang ni yang sangat hebat sekarang, korang kena nampak bayangan. One day insyaAllah, aku pun akan jadi macam diorang. Dan korang kena percaya, whatever yang Kak Yus ajar korang, akan ada result. Sebab itulah result mereka. Okey, boleh? Ini bab keyakinan. Kak Yus nak korang semat dalam kepala ni, semat dalam hati ni. Pasal keyakinan, pasal bunga, pasal usaha Kak Yus. Dan korang kena benarkan. Tolong diri sendiri. Nampakkan situ. Kemudian tentang yang kedua. Yang kedua adalah dari segi attitude. Orang nak berjaya ni, attitude dia tak sama. Kalau korang masuk forever dengan the same attitude as you before, your life will never change. I'm telling you, your life will never change. Kalau you masuk dalam perniagaan yang hebat, dalam grup yang hebat, dengan mentor yang hebat, tapi perangai sama, attitude, no. Okay, sebab orang yang berjaya ni adalah orang yang attitude dia sangat-sangat berbeza. Dia create, dia mencipta attitude orang yang berjaya. Dan cuba you bayangkan, kalau you nak tahu apakah attitude orang yang berjaya, bila you buat sesuatu, you dekat rumah, you cakap kat diri sendiri, orang kaya akan buat macam aku ke? Tengok TV, main telefon tak tentu hala, bangun lambat, sembahyang lambat. Adakah orang berjaya buat macam tu? Kalau you mula tanya pada diri you, waktu you tengah buang masa dekat rumah, waktu you tengah bermalas-malasan, waktu you bertangguh-tangguh buat satu kerja, you tanya diri you, orang berjaya malas tak macam aku? Apa yang aku buat sekarang ni, adakah orang berjaya buat? Apa yang aku buat sekarang ni, adakah jutawan akan buat? Itu yang you kena tanya. Tak guna Kak Yus list down. Oh, ciri-ciri orang yang berjaya. Tak guna. You have to ask yourself, adakah apa yang aku buat sekarang ni, jutawan pun akan buat? Kalau jutawan tak buat kerja you, maknanya you tak ada attitude tu lagi. You kena ubah dengan segera. Itu adalah karakter. Business nak grow, you kena grow you punya attitude terlebih dahulu. Okay, yang itu nombor berapa? Yang itu nombor 5, nombor 6. Okay, nombor 7. Of course, you kena berhenti. You kena berhenti bertangguh. Sebab tangguh ni dia akan berkaitan dengan apa tau? Yang bertangguh ni dia berkaitan dengan alasan.
Daripada alasan, datangnya bertangguh. Daripada bertangguh, alasan. Dia datang daripada mana? Datang daripada attitude. So, suka bertangguh ni, you kena berhenti. Ayat yang paling Kak Yu suka pakai adalah bertangguh adalah malang petaka. Bukan satu kesalahan. Malapetaka. Kalau you tak nak hidup you ada malapetaka, Kak Yu cakap, you stop bertangguh. Macam mana nak stop bertangguh? Dia kembar kepada, dia kembar seiras tau. Kembar siam. Yang itu suka bagi alasan. Apa je mentor you bagi tahu, apa mentor you suruh buat, you kena buat dengan segera. Kalau tak, confirm you tak buat. Okay? Kemudian, adalah seterusnya, nombor berapa dah? Kuasa nombor 8. Disiplin. Orang yang berjaya, nasihat Kak Yus. Antara dalam 13 nasihat yang Kak Yus ada, yang Kak Yus sematkan pada diri Kak Yus sendiri. It's all about discipline. Kalau you tak ada disiplin, you takkan boleh ubah hidup you. Okay? You kena sentiasa consistent disiplin. Jangan hari ini disiplin. Petang jadi tak disiplin. Esok disiplin. Lusa tak disiplin. Tak boleh. Okay? And Kak Yus lagi, last kali adalah it's all about tak boleh last. Okay, dia kena nombor 10 dengan 11. Mentality. Ada 10 orang yang dikaji dia berjaya sebab apa? Ada 10 manusia telah dikaji. Dan 10-10 tu bila kita kaji, kenapa dia berjaya? Kenapa dia dapat CGPA tinggi? Kenapa dia ada skill yang bagus? Kerana dia punya mindset dia. Dia punya mindset dia. Mindset dia, mentality dia. 80% manusia berjaya sebab dia dah pasakkan dalam mentality dia, aku nak berjaya. Okay? Dan yang seterusnya, it's all about speed. Speed. Kenapa Kak Yus laju gila buat result? Sebab Kak Yus punya speed, energy Kak Yus lain macam. Sebab apa? Sebab Kak Yus ada big why yang terlalu besar. So dalam perniagaan, you mesti perlukan satu speed yang luar biasa. We are not competing with anyone else. Kita tak bersaing dengan sesiapa, tapi kita bersaing dengan diri kita. Jadi, kita dalam perniagaan, you tak boleh terhege-hege. Okay? Kalau you kata you nak, meaning that you nak. Kalau you kata, aku nak settle CBM tahun ni, meaning that aku kena settle tahun ni. Kalau you kata, aku nak settle 5cc, aku akan settle 5cc. So, tak ada benda yang menangguh. Okay? Itu adalah dari segi you punya speed. Alright? So, kalau macam contoh kan, kita ni ramai orang, dia fikir dulu baru buat. Fikir dulu baru buat. Kak Yus tak ada fikir dah, aku nak buat, aku buat je. Kalau aku kata nak live, aku live je. Kalau aku cakap aku nak berkelas, aku berkelas je. Nampak tak? Ada Kak Yus kata bertangguh-tangguh. Ada Kak Yus fikir dulu. Tak ada. Aku nak cakap ni, aku beredah je. Okay? Jadi sebenarnya, kita buat dulu. Kita kena buat dulu. Biar Allah tengok. Bila Allah tengok, Allah yang akan aturkan the next step untuk kita ambil. Faham tak? Yang ni nak fikir dulu. Aku cakap dengan korang, korang kena buat dulu. Bagi Allah tengok. Bagi Tuhan tengok. Kemudian, next, biar Tuhan yang tentukan apa step yang dia nak bagi pada you. Faham tak? Ini risau tak tentu ala. Apa jadi kalau saya buat? Kalau jadi ni macam mana? Merisau tak tentu pasal. Kau dah kenapa? Buat dulu. Whatever you want to do, just do it first. Proof dekat Tuhan. Bagi Tuhan tengok. Kemudian Tuhan perbetulkan. Tuhan akan aturkan the next step. Ni sibuk nak fikir langit, bumi. Buang masa. Buang masa. Okay? Boleh? Okay, yang 12. Fast action, fast result. Lebih cepat you bertindak, lebih cepat you dapat result. Okay? Kalau you nak makan durian sekarang, you kena tanam 7 tahun lepas. Kalau you nak makan durian 7 tahun akan datang, you kena tanam sekarang. Nampak tak? Slow action, slow result. Small action pun no result. It's all about fast action, fast result. Kak Yus nak tengok Rich Academy lepas ni, semua bertindak pantas. Okay, it's all about speed. So, cadangan saya, you kena practice bertindak dengan pantas, respon dengan pantas. Jangan jadi orang yang slow, lembab. Jangan. It's all about speed. Jutawan semua buat kerja pantas. Okay? So, lastly, tindakan yang paling penting. Action. Segala tok nenek semua you dah ubah, but still no action. You belajar.
we'll never have the result. Tapi kalau you belajar, buat, you will see the result. Walaupun kecil pun result. Balik pada konsep yang pertama, bersyukur. Daripada you bersyukur dengan result yang kecil, result yang besar akan mula datang. So, the whole idea now adalah, the whole idea sekarang ni adalah, you must have the tindakan. Tak ada tindakan kecil, takkan ada result. Okay, so you kena appreciate. Walaupun small action yang you buat, jangan nak tunggu action yang sangat besar. Okay, so action akan bagi pergerakan. Pergerakan akan bagi you apa? Pergerakan akan bagi you energy. Energy akan bagi you result. Okay? So, ada beberapa daripada nombor 8, daripada nombor, I think like nombor 5 sampai nombor 13, Kak Yus share dengan Kak Yus beberapa the best advice daripada Yus Lidah Osman kepada anda semua. I'm telling you, kalau you buat yang ni, Kak Yus belum cakap nombor 1 sampai nombor 5. Kak Yus tak cakap pun. Sebab hari ni Kak Yus nak tekankan daripada keyakinan diri sampailah yang terakhir adalah action. Kalau you betul-betul ambil, take it seriously, whatever I tell you right now, I'm telling you, within 6 months, hidup you akan berubah. 6 months. Kak Yus ni ada satu kelebihan yang Allah bagi. Kalau aku cakap aku nak 6 bulan, aku akan tengok tau. Bukan semua orang aku akan cakap macam tu. Tapi you kena benarkan. Kalau you cakap macam tu kat aku kena buat sampai you cakap macam tu dekat aku. Kalau saya dah start cakap macam tu pada anda kena tahu ada something yang saya nampak dan you kena benarkan untuk proses tu berlaku. 6 bulan lama ke? 6 bulan lama ke untuk you konsisten hari-hari? Belajar hari-hari, action hari-hari, 3S hari-hari. Lama ke? Lama ke? Dah berapa tahun dah you susah? Dah berapa tahun dah hidup jauh dengan pasangan? Berapa tahun dah hidup susah? Berapa tahun dah account bank tak cukup duit? 2 angka, 3 angka. Dah berapa tahun dah tak bagi duit dekat parents? Dah berapa tahun dah hidup kais pagi makan pagi? Berapa tahun dah hutang berlambak-lambak? Berapa tahun dah hidup dengan stres? Kak Yus cuma minta 6 bulan je untuk korang berubah. Kalau korang tak nak berubah within this 6 months, korang akan mewarisi segala kesusahan kepada anak korang pula. Nak ke? Nak ke anak pula mewarisi kesusahan? Kalau tak nak, within this 6 months, starting from today, you have to reborn. Lahir sebagai orang baru. Bukannya lahir terus duit banyak. Bukan. Bukan kata bila dengar Kak Yus punya talk, wah terus banyak duit. Bukan. It's a process. Dalaman fix. Action fix, everything fix. You tengoklah result macam mana. Buat dulu, nanti Tuhan akan aturkan the next step for you. Alright? Macam mana rasa hari ni? Aku memang bagi coaching, aku memang tahap. Aku bayangkan korang ni dekat tengah padang yang panas, aku menjerit. Itulah bila korang punya mentor korang, anak tentera. Aku ni anak tentera. Laki aku anak polis. Tu yang jadi komando tu. Itu belum jumpa depan-depan tau. Kalau jumpa depan-depan jangan nangis. Tapi kalau nangis kesedaran diri, cantik. Itu memang kerja aku. Kalau hati tu keras, aku bagi talk macam mana pun tak nangis, aku cakap, kau nak kerja dengan aku ni. Belajar ni, hati kena lembut. Lembut untuk menerima teguran. Lembut untuk terima nasihat. Lembut untuk terima perubahan. Kalau hati kau keras, patah. Siapa yang pegang hati tu? Itu hati korang. Korang sendiri tentukan. Boleh? Okey? Memang tak ada aku nak manja-manja. Memang tak ada aku nak lembut-lembut. Sebab aku lembut, gegasi korang tak bangun. Mak garang dengan mak lembut, kau rasa mak mana yang akan lahirkan anak yang hebat? Bukan garang hantu hala, tapi garang yang ada step by step dia bagi tahu. Okey? Hati kena keras. Nama belakang tu kau jangan sebut sangat. Faham? Okey? So, Kak Yus nak semua sekali. Okey? Janji pada diri korang. Mulai hari ni korang benarkan Kak Yus kutip kelopak korang. Aku letak dalam grup WhatsApp, respon. Kak Yus letak dekat FB, respon. Kak Yus buat kelas, respon. Dalam grup chat, Zoom, respon. Baru aku nampak siapa yang benarkan. Kalau kau diam-diam, aku nampak kau ke?
Lepas tu tak berjaya. Lepas tu merapu. Diri sendiri yang kena betulkan. Bagi mentor nampak korang. Korang pun ada upline lain selain daripada Kak Yus kan? Macam yang mana cucu, cicit kan? Let's say bawah Mary. Bawah Mary, diorang ada Mary. Dengan Mary pun kau kena buat perangai yang sama. Jangan dengan Kak Yus dia kau baik. Ni aku nak kena juga ni. Korang kalau dengan aku bukan main. Tapi dengan upline korang, degil. Jangan buat upline korang macam tu. Okay? Faham? Buat baik dengan ikhlas pada semua sekali. Faham? Okay? So, kita dah habis sharing daripada Kak Yus. Okay? Kak Yus, korang print screen lah komen-komen tu. Aku tak sempat. Sebab aku yang bercakap, aku tak sempat. Nak ambil gambar. Jangan ambil gambar waktu aku tenganga. Yang ni waktu muka aku macam ni kau ambil gambar. Cuba waktu aku comel sikit. You are presenting your mentor, tahu tak? Engkau pergi letak gambar aku separuh mati. Dekat FB tu. Orang tengok betul ke ni mentor kau? Cuba letak gambar aku yang segak sikit. Alamak, hai, mikir dong. Nak ambil gambar bagi tahu. Faham tak? Aku cakap jujur. So, everything you do, benda apa je yang kau buat, semua tu orang perhati. Engkau letak aku mulut tengah-tengah macam tu. Kau ingat? Orang percaya ke tak percaya dia? Cuba letak gambar aku segak sikit. Mari aku ambil sekarang. Nak ambil cepat. Garang nak suruh ambil gambar, marah kan? Dah. Lepas tu aku buat macam ni berumbuk. Macam ni. Korang ni kan, itu pun aku nak kena bagi tahu. Aku kalau aku nak ambil gambar Dato' Desmond tu, aku ambil yang paling cantik, paling segak. Pasal apa? Aku nak jual dia. Betul tak? Logik tak aku cakap? Logik tak? Nanti kau tunggulah kalau kau orang jadi mentor, baru kau tahu. Okey dah, sudah. Sudah. Okey. Jom ramai-ramai. Amin, kita nyanyi ramai-ramai. Aku tak tahulah. Sehari 40 kali agaknya aku nyanyi lagu ni. Lama-lama suara aku makin sedap. Wait. Mana? Ini apa? Nak print screen? Apa nak apa? Oh, nak nyanyi. Oh, kita ada video. Okey, boleh unmute ramai-ramai ya. Unmute ramai-ramai. 1, 2, 3. Ini lagu lain. Ini lagu lain. Nanti dulu. Ini lagu lain. Saya muka hai. Thank you so much. Jangan pagi hai. Terima kasih Abang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you semua. Thank you Elmu.